Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Kita di muka surat 14 rasanya yang kitab Jawi kita. Kelima, qiyam bi nafsi. Ya. Kata musannif rahimahullah taala, yang kelima qiyamuhu bi nafsi, sifat salbiyah. Berdiri Allah taala dengan sendirinya. Artinya ada Allah sendiri diri. Baginya dua makna. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala. Syukur kita kepada Allah Taala pertama sekali nikmat hidup yang diberi, yang Allah Taala masih hidupkan kita. Dan sifat mensyukuri nikmat hidup ni ialah sebahagian daripada ajaran Nabi SAW. Kita diajar dengan membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang doa itu adalah memuji tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita hidup setelah dia matikan kita sementara dengan ditidurkan kita. Syukur kita juga dapat Islam, yang kita dah Islam sejak lahir lagi. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh hadir ke masjid, ke surau. Dengan itu boleh kita dengar ajaran-ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula Allah Ta'ala jadikan begitu lembut hati boleh membenarkan apa saja ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kita nikmat hidup dalam keadaan yang begitu besar. Nikmat kurniaan diberi ke kita dengan dapat Islam, dapat iman. Dijadikan kita pula boleh taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Dengan bahasa lainnya disebut takwa. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang bertakwa. Syukur kita juga kesihatan, kelapangan masa diberi. Yang tak ramai orang mensyukuri nikmat masa dan kesihatan ini. Tapi Allah Ta'ala beri kita boleh hadir ke masjid, ke surau, dan dapat pula untuk solat maghrib berjemaah, dan dapat pula berada dalam majlis ilmu untuk meneruskan bacaan kitab kita ni daripada kitab Fatih Faridah insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf ke kita. Sebab iktikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat. Kalau tak niat lagi, mari niat sama-sama. Lafaz niatnya sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah taala, kelimanya qiyam bi nafsi, sifat salbiyah. Ada sekalian apa yang kita nak sambung ni, kalau dengan angka turutan sifat yang kelima, dengan namanya qiyam bi nafsi, sifat salbiyah. Terjemah rasanya kalau kita dah biasa dengar dengan sifat salbiyah, itu juga qiyam bi nafsi ni, tak heranlah kita. Dengan terjemah mudah, qiyam bi nafsi, berdiri sendiri. Jadi kita nak sambung sifat yang kelima ni, ataupun masa ulama adalah untuk kita betulkan i'tikad kita ke Allah Ta'ala yang semestinya Tuhan semesta alam yang menjadikan alam ni tentulah ada sifat kesempurnaan pada dia. Antara ciri kesempurnaan dia tentulah kalau dengan bahasa disebut qiyam bi nafsi ni, berdiri sendiri. Baik, apa maksud diri sendiri? Diri sendiri itu kalau dengan bahasa kita, kita pun menggunakan bahasa berdiri sendiri ini. Kalau dengan bahasa yang agak panjang sikit, apa maksud diri sendiri? Kalau ke Allah Ta'ala khususnya maknanya adalah tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Pasal Allah Ta'ala sempurna, mana mungkin kesempurnaan dia berhajat kepada sesuatu. Itu makna mudah kepada qiyam bi nafsi. Dan qiyam bi nafsi ini atas bilangan sifat kelima, kemudian atas namanya qiyam bi nafsi. Kalau sekali lalu sebut ambil Quran, ambil ayat mana yang ada sebut tentang qiyam bi nafsi ni. Qiyam bi nafsi ambil pada Quran, ambil daripada perkataan
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ambil pada mana perkataan al-qayyum. Qayyum tu kata dasarnya daripada qiyam, cuma di wazan fa'ul, qayyum. Jadi bila kata dasar dia ialah qiyam, bila dia qayyum, tentulah sebut pada dia qiyam, dan mestilah qiyam binafsi. Jadi maksud qiyam binafsi, tak hajat pada sesuatu. Jadi antara makna dalam Quran tu, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan sebenar melainkan dia, dialah al-hayyu, Tuhan yang hidup. Al-qayyum maksudnya yang berdiri sendiri, maksudnya tak hajat pada sesuatu, yang dia telah sempurna, dia tak berhajat pada sesuatu. Itu antara makna qayyum. Sekali lalu kepada ayat Quran yang menunjukkan kita bicara sifat 20 ni semua ada sandaran Quran belaka. Cuma pengolahan atas apa yang telah dibahas oleh ulama. Macam mana kita bicara bab-bab lepas, pembahasan dalam bab-bab sifat 20 ni, apa yang ada dalam Quran memang dah ada, dah sabit. Cuma dia tak bahas dalam bentuk Quran, tapi dia bahas dalam bentuk memberikan huraian dan sedikit kaedah pendalilan, dan dalil pun menggunakan kaedah penaklukan akal, supaya apa yang kita dah iktikad ke Allah Ta'ala, yang dia memang sempurna, dia tak ajak pada sesuatu, bukan saja kita iktikad semata-mata pegang dan iktikad yakin begitu saja, tapi yakin kita adalah dengan berdalil, dan berdalil tu Quran dah memang sabit dah, tapi nak ditambah dan nak diperkukuhkan dengan dalil akal, supaya munasabah dengan kaedah penaklukan akal apa yang telah kita imani sejak pada dulu. Kalau kita dah dengar, kita dah hafal Allah Ta'ala ni qaim binafsi, dia qiyam binafsi, berdiri sendiri dengan mana tak hajat pada satu, kita pun dah berpegang lama dah begitu, apatah lagi ayat Qurannya pun ada. Cuma kalau orang tanya dalil, apa bukti, macam mana boleh buktikan? Bukti itu kadang-kadang kita tak berapa mantap. Satu, atas apa yang kita bicara ni yang memang nak disebut ke depan oleh pengarang kita, dan kalau ikut mana-mana kitab akidah bahas mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, inilah formatting dia. Apa dia akan membahaskan kaedah penaklukan akal, maka macam mana membuktikan sifat ni sabit ke Allah Ta'ala. Adapun Quran hadis saya dah sebut sekali lalu, itu pun saya sebut Quran saja, sebut Quran memadalah kot daripada sebutkan hadis. Baik, jadi atas sifat kelima ni qiyam binafsi. Kemudian di atas grouping dia dipanggil sifat salbiyah. Sekali lagi kita jumpa istilah-istilah salbiyah ni, macam mana kita jumpa daripada awal sifat salbiyah, bermula daripada kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis. Ini qiyam binafsi. Jadi antara makna sifat salbiyah ni, sifat yang menafikan perkara tak layak pada Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah Ta'ala berdiri sendiri, tentulah ternafi pada dia keberhajatan kepada sesuatu yang lain, yang memang dia akan syarahkan nanti. Masyhur atau bahas ulama mensyarahkan maksud berdiri sendiri itu atas dua makna. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan istilah la yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassis. Maksud Allah Ta'ala berdiri sendiri menafikan berhajat kepada tempat, kepada zat untuk dia ada. Satu. Makna kedua, berdiri sendiri dengan mana dia tak berhajat kepada sesuatu menjadikan dia, pasal dia sedia, dia kidam, dia tentu ada, dia pasti ada. Jadi tentulah dia tak berhajat kepada sesuatu, tak hajat pada sesuatu tu dengan mana huraian yang kedua tadi, maknanya dia tak hajat kepada yang menjadikan dia, pasal dia yang menjadikan sesuatu. Itu makna kedua. Kalau makna pertama tadi, la yahtaju ila mahal, dia tak berhajat pada zat lain untuk dia berada, sama ada dia dengan makna sifat berhajat pada zat, ataupun dia zat berhajat pada zat lain. Subhanallah, tak mungkin macam itu, pasal dia dah sempurna, dia is perfect, dia tak akan berhajat pada sesuatu untuk menyempurnakan diri dia. Itu ialah antara dua makna. Kalau tak dah nak tangkap, tengok dia sebut lagi. Tapi nak sebut awal-awal yang kata bila sebut berdiri sendiri mesti menafi dua makna ni, tak hajat pada tempat dan tak berhajat pada yang menjadikan. Siap. Jadi bila kata salbiah, dia menafi makna tu lah. Maksudnya bila sebut terjemah berdiri sendiri, apa maksud berdiri sendiri? Tak hajat pada sesuatu. Umum makna dia macam tu. Baik. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, itu adalah nak terjemah word by word, wording dia.
Qiyam berdiri, qiyamuhu berdirinya ia, binafsihi dengan dirinya. Itu terjemah word by words. Cuma janganlah terfaham bodoh mengikut wording. Apa dia? Berdiri sendiri. Oh, dia duduk, lepas tu dia berdiri. Jangan duk faham bodoh itu. Tu saya kata jangan faham bodoh. Macam mana pun ada ke orang faham bodoh? Kita dah bahas dulu dalam bab mukhalafah yang ada istilah takwil ayat-ayat mutasyabihat. Memang ada orang akidah yang akidah ambil faham Quran dengan faham bodoh. Satu kita kena mengaji. Dan kita tak boleh faham Quran dengan faham sendiri kan? Satu kita mesti faham mengikut apa yang sepatutnya kena faham, yang ulama dah ajar pada kita, dan ulama pun dengan keterpimpinannya daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, macam mana kita dah bicara ada istilah salaf, khalaf, jumhur salaf, jumhur khalaf, dengan kaedah-kaedah yang telah kita jumpa dengan istilah takwil apa itu, sama ada takwil ijmali atau takwil tafsili, memang tak diterjemahkan, memang tidak dierti dan disyarahkan Al-Quran, khususnya bila mengertikan dengan makna mustahil dan membawa kepada makna yang tak layak pada Allah Ta'ala. Ambil makna mentah-mentah daripada Quran, itu naklah dimurnikan daripada Allah Ta'ala. Tak semesti, tak akan macam tu. Mustahil Allah Ta'ala ada penyerupaan makhluk. Tu hak dulunya pelajaran. Hari ini mustahil dia akan berhajat pada sesuatu. Satu juga dengan kita faham berdiri sendiri, tak berhajat pada sesuatu. Macam mana pun nak sebut tadi, jangan faham bodoh berdiri sendiri, maksudnya dia duduk rupanya, lepas tu dia berdiri ni, dia berdiri sendiri, tak ada siapa tolong dia berdiri. Jangan faham bodoh itulah. Macam mana pun saya nak kata gini, tak ada rasanya orang bodoh fahamnya tu. Rasa saya tak ada lagi Tapi macam mana pun dengan bab ni mungkin tak ada, tapi bab muka berapa ramai fahaman duk kata orang Ta'ala ada muka, tangan berapa ramai orang duk faham orang Ta'ala ada tangan, bab orang Ta'ala duduk berapa faham, berapa ramai orang duk faham orang Ta'ala duduk di atas dan berada di atas, berapa ramai duk kata orang Ta'ala di atas dan di langit. Walaupun dalam bab ni dia kata orang Ta'ala takkan duduk berdiri sendiri, takkan duduk berdiri, tapi berapa ramai orang duk itikad orang Ta'ala turun 2/3 malam. Yang saya sebut tu ialah antara sekali lalu yang kita dah belajar prinsipnya mukhalafah lil hawadis. Mustahil apa-apa pencirian yang namanya makhluk dan baharu, apatah lagi makhluk tu dengan mana ada jirim, jisim, jauhar, arad, ada istilah yang kita jumpa itu berhajat pada satu berpihak, mengisi ruang ataupun mengambil manfaat daripada makhluk yang dibuat. Semua tu adalah makna mustahil. Begitu juga makna berjuzuk, beranggota. Yang kita nak sambung ni, itu yang nama salbiah, maksudnya menafi perkara tak layak pada dia, tak berhajat pada sesuatu, umum makna gitu. Baik. Jadi berdiri dengan sendiri. Baik. Kalau tak berapa faham bahasa tu, dia nak bagi huraian. Cuma huraian dia nak bagi ni mengikut kaedah bahasa petani. Kat Sungai Petani, bahasa petani. Apa dia? Ada Allah Ta'ala sendiri diri. Tu bahasa dia lah kan. Cuma bahasa Melayu kita tak guna bahasa sendiri diri ni. Huraian itu lagi tak faham. Kalau tak faham lah. Kalau faham bagus. Istilah maksud sendiri diri itu maksudnya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sendiri diri ni maksudnya Allah dia memang sedia ada, tentu ada, memang ada, pasti ada. Bukan ada dia dengan ada yang menjadikan. Itu maksud bahasa ada Allah sendiri diri. Dan kita dah belajar lepas, jangan salah faham dengan makna Allah Ta'ala tiba-tiba ada sendiri. Itu salah. Bukan itu maksud dia. Okay. Kalau ada tuan-tuan masalah clash makna tu, tanya. Pasal saya rasanya saya dah bagi format dan dah sebut ni bahasa Patani dan apa maksud tu sekali lalu. Pasti blur juga tentang makna dia, tuan-tuan mesti dapat penjelasan. Pasal kita bercara ni bab ketuhanan. Pula tu bahasa dia pakai dengan bahasa Melayu. Pula tu pengarang dia orang Fatani. Tentu ada dialek kedaerahan dia. Dan penggunaan bahasa kedaerahan dia yang mungkin tak sama dengan kita. Pasal kita gunakan bahasa Malaysia, dia guna bahasa Melayu yang itulah kedaerahan Fatani punya. Jadi ada perbezaan dari segi penggunaan bahasa itu. Okey. Selesai lah tu. Kemudian dia nak bagi huraian, kata dia bagi qiyam bi nafsihi ni dua makna.
Yang ni yang saya sebut tadi, yang kata kita sebut dah sekali lalu dengan baca doa dia sebut. Jadi bila sebut kata Allah Ta'ala berdiri sendiri, yang maksudnya tak hajat pada sesuatu. Tak hajat tu atas masyhur sebut ulama dua huraian. Dia kalau bahasa Arabnya disebut dengan makna la yahtaju ila mahallin, yang kedua la yahtaju ila mukhassis. Baik, apa maksud tak berhajat pada sesuatu? Sebelum rasanya sebut tengok huraian itu, tak berhajat ni sesuatu ni juga kalau ikut dia muafakat dengan ayat Quran. Selain daripada sebut antara ayat Quran yang mendalilkan qiyam bi nafsi adalah al-qayyum. Antara ayat Quran yang mensabitkan kata qiyam bi nafsi adalah perkataan al-ghani. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ghani yang terjemah mudahnya, kalau kita ambil terjemah, ghani itu maksudnya yang kaya. Allah Ta'ala ialah Tuhan yang kaya. Cuma kaya ke Allah Ta'ala apa maksud? Masyhur ulama tafsir menghuraikan maksud kaya, kaya dengan makna tak hajat pada sesuatu. Jadi antara huraian kepada ghani adalah qiyam bi nafsi. Pasal kaya pada Allah Ta'ala jangan dipaham dengan mana mempunyai khazanah dan perbendaharaan. Pasal kaya Allah Ta'ala bukan dengan mana memiliki sesuatu, tapi kaya dia dengan tak hajat pada sesuatu. Dari segi milik, semua milik Allah. Mana ada hak tak Allah Ta'ala punya. Tapi yang dibahasakan kaya pada dia atas apa yang disyarah oleh ulama, bila disebut kata wallahu wal ghani, yang ghina, ghani, mughni, mengkayakan. Cuma kita bukan nak cerita mughni, kita nak cerita ghani, yang terjemahnya yang kaya. Tu terjemah bahasa tu, translation word by word. Cuma apa maksud kaya? Jadi kaya pada Allah Ta'ala dengan mana tak hajat pada sesuatu. Tak hajat pada sesuatu. Dia berbeza dengan makna kaya kita. Kita kaya dengan memiliki sesuatu. Tak ada, tak kaya. Allah kaya dia dengan tak hajat pada sesuatu. Jangan pun nak sebut ke Quran tu sikit. Yang tu yang nyuba ghani. Yang tu juga kalau kita belajar akhir kitab nanti, dia akan sebut antara makna ketuhanan besar yang terkandung dalam la ilaha illallah. Bila sebut tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, Tuhan, tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya. Bila sebut Tuhan yang disembah dengan sebenar, dia mesti ada dua ciri besar: kaya pada setiap satu, dan makhluk mesti berhajat pada dia. Saya nak sebut tentang kaya tu. Disebut dengan kaya yang diistilahkan oleh ulama mensyarahkan ilah itu al-ma'bud bil haq, dengan makna istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Terkaya Allah Ta'ala daripada sesuatu yang lain. Bahasa lama dan bahasa Arab, yang bahasa lama Jawi kita, yang bahasa klasik ini memang menggunakan betul-betul translation Arab betul, pure punya. Apa dia guna? Istighna. Apa ni istighna? Terjemah kita kaya. Cuma apa maksud kaya tu? Kaya dengan mana? Tak hajat pada sesuatu. Jadi antara ciri besar ketuhanan adalah tak berhajat, ketidakberhajatannya dia kepada sesuatu. Itulah ciri ketuhanan yang besar. Satu Tuhan kalau dia berhajat pada sesuatu, out. Istilah out tu maksudnya tak menepati kriteria sebagai Tuhan. Itu bukan Tuhan. Pasal mana mungkin jadi Tuhan kalau dia berhajat pada sesuatu. Satu mustahil. Apa yang dibuat, apa yang Allah buat, Allah ambil manfaat pada makhluk dia. Mustahil. Mustahil punya tu. Baik, macam mana pun nak sebut tu ke perkataan ghani itu sikit. Ada ghani, dan insya-Allah kitab nanti kita bahas, dia akan bahas dengan la ilaha illallah, ada aqaidul iman situ. La ilaha illallah ada 41, dan boleh masuk 41 tu apa sahaja ada makna istighna. Tak hajat pada sesuatu. Antara tak hajat pada sesuatu mesti qiyam bi nafsi. Okey. Jadi ada dua makna. Pertamanya kata dia tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menumpang ia padanya pada zat. Allah Ta'ala dia tak perlu pada zat lain untuk dia berada, untuk dia wujud. Sama ada atas memahamkan Allah Ta'ala ni sifat berhajat pada zat, salah fahamnya tu. Begitu juga memahamkan Allah zat dia perlu pada sesuatu untuk zat dia berada di situ. Itu pun salah juga. Pasal kedua-dua tersebut menunjukkan mana keberhajatan pada sesuatu. Sifat berhajat pada zat,
atau fahamkan zat dia, diri dia berhajat pada sesuatu. Mustahil. Satu salah besar macam mana dah kita bicara bab mukhalafah. Cuma dulu kita bicara bab mukhalafah, atas kita bicara tentang tak berhajat pada sesuatu. Itu yang salahnya i'tiqad dan sesatnya i'tiqad. Orang mengiktikadkan Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala ada di arsy. Pasal berada di arsy berarti mengisi ruang di arsy, dan berada di arsy berarti ambil manfaat daripada arsy yang dia buat. Mesti macam tu je. Dah berada di arsy maksudnya mesti dia ambil manfaat pada makhluk dia. Walaupun ada bahasa macam ni, berada di arsy yang layak. Persoalannya, layakkah berada di arsy itu? Dan bila berada di arsy itu, adakah sifat kemegahan dan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, ataupun itu menunjukkan kekurangan? Yang tu yang ulama kita dah bahas lama dah bab tu. Dia kata kalau faham mentah-mentah ayat Quran tu, dia akan makna mustahil. Satu, dah kita bicara bab lepas, mesti terjemahan zahiriah, terjemahan word by word tu bukan maksud, mesti ada makna lain. Sekurang-kurangnya kita kata mustahil makna berhajat pada sesuatu, mesti ada makna, must be something there. Apa something itu? Wallahu alam. Itu kaedah salaf, kita dah bicara dulu. Asal saya nak sebut ialah yang salah dan sesatnya orang i'tiqad Allah Ta'ala berada di arsy dan di langit. Pasal keberadaan dia pada sesuatu berarti keberhajatan dia kepada tempat. Subhanallah, subhanallah. Satu kalau ada orang i'tiqad itu, soal dia Allah Ta'ala ada di arsy, maksudnya dia berhajat pada arsy. Satu bagi soalan maut kat dia, sebelum ada arsy dia duduk di mana? Memang dia tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Satu, kalau dia yang i'tiqad tu, i'tiqad dia i'tiqad bodoh. Tak mana i'tiqad bodoh? Dia istilahnya, kalau kami berkelah hulu guna bahasa tebiang. Sini apa? Tebiang lah dia. Tebiang kata orang Ta'ala duduk di arsy. Tebiang itu. Kalau hulu dia lebih bunyi dialek ke daerah dia, tebing. Tebing ni maksudnya gagah, duk pegang juga Allah Ta'ala duduk di arsy tu. Gagah pun bahasa Kedah tak? Guna bahasa gagah tak? Gagah duk buat kerja. Gagah tu. Ni gagah duk i'tiqad Allah Ta'ala kata duduk di arsy. Bodoh tu. Maksudnya dia macam mana dia pegang Allah Ta'ala? Apa dia punya i'tiqad Allah Ta'ala? Dia ingat Allah Ta'ala ni member dia ke apa kan? Satu, salah i'tiqad tu. Dan salah dia tu bukan salah biasa. Salah tu salah kufur bab ketuhanan, pasal mengiktikadkan syirik yang salah pada Allah Ta'ala. Satu kita bicara, satu kita kelahi. Pasal salah kelahi tu bukan macam kelahi sembahyang tak baca Fatihah, sembahyang tak baca tahiyat akhir, sembahyang tak ada tumaninah, bukan kelahi bab tu. Ni kelahi ni habis yang tu masuk neraka kekal abadi selama-lama. Satu kita kelahi, satu kita bertegas, satu yang mana salah tu kita mesti betul kan, yang mana yang menyeleweng tu mesti diluruskan. Baik. Jadi makna pertama, tak berhajat Allah Ta'ala kepada zat yang menumpang ia padanya. Istilah zat tu sama, tak kira lah apa-apa istilah zat, sama ada zat tu adalah jirim, jisim, jauhar, ataupun zat tu arsy, langit, atau seumpamanya, mustahil makna itu pada Allah Ta'ala. Jadi tak berkehendak kepada sesuatu yang lain, zat yang lain yang menumpang ia Allah Ta'ala padanya. Baik. Contoh kata menumpang ni seperti mana menumpang warna pada umpama kain. Jadi tak payah syarah lah tu rasanya apakah warna dan kain tu. Pasal yang penting untuk kita faham, macam mana pun dia bagi itu untuk memudahkan faham. Kalau tak faham pun lenyapkan je. Kalau tuan-tuan dah faham dengan kata mustahil Allah berhajat pada satu, cantik lah faham. Lagi sebut warna dengan kain, apa dia warna pula, kain pula. Warna ada di kain, warna mesti ada di kain, kain ada di warna. Dia berbelit tu susah, rupanya tak faham. Baik, tak payah bahas. Kalau tuan-tuan rasa ada masalah, tanya lain. Saya rasa saya tak panjangkan cerita warna dengan kain tu. Pasal kita dah faham prinsip mustahil berhajat pada satu, cantik lah. Satu, kalau kata itu kita sebut ke arsy, bukan saja ke arsy, bahkan apa saja makhluk yang Allah Ta'ala buat, bukan makhluk itu, wajib kita murni dengan akidah. Jangan duk i'tiqad Allah Ta'ala buat sesuatu
yang dia ambil manfaat dan faedah dari situ. Dan dia akan istilahnya bersenang diri dan terlepas daripada bebanan dengan sebab makhluk yang dia buat. Antaranya buat malaikat. Malaikat atur rezeki apa? Mikail. Jadi ada Mikail, relax dia, tak payah atur lah. Malaikat atur, relax dia. Dengar saya sebut kepala otak kan. Kepala otak tu pasal apa? Ada pula etika itu. Bahkan kena faham gini, Mikail tu siapa bagi jadi? Siapa yang gerakkan Mikail? Jadi lalu atas nama Mikail sebenarnya bukan Mikail, sebenarnya Allah. Dan adakah itu istilahnya memudahkan dia? Allah Ta'ala dia bukan buat sesuatu atas tujuan atau maksud memudahkan. Tak? Betul dia buat apa? Dia buat semata-mata untuk menunjukkan hebatnya dia, handainya dia, dan dalam masa yang sama mengajar kepada kita prinsip pengurusan. Atas syarah ulama macam tu. Mengajar, kata Allah walaupun dia sempurna, walaupun dia boleh buat seorang ke diri dia, tapi dia buat ada jawatan tertentu pada malaikat dia dengan tugasan tertentu, bukan merehatkan dia. Subhanallah. Tidak. Dan bukan pula istilahnya menyibukkan masalah. Tidak je. Untuk dia buat apa? Dia buat atas menunjukkan hebatnya dia, dan handainya dia. Dan hebat dan handai itu antaranya mengajar pada kita prinsip pengurusan. Hebat macam mana pun, orang yang hebat ialah orang boleh mengurus sebenarnya, bukan orang boleh buat sendiri. Di atas kita nak mengajar ke kita bahawasanya memang kita ni antara perkara yang kena ada untuk kesempurnaan diri kita adalah kebolehan mengurus diri sendiri, mengurus isteri, anak-anak, tambah dengan masyarakat, masjid, pejabat lagi, tempat kerja lagi, apa lagi, negeri, negara, cawangan, negara, semua bab kan. Lagi cekap kita mengurus, lagi andailah nisbah kepimpinan dan keterampilan dan apa yang sebut ada karisma dia sebagai pemimpin. Allah, jangan semak bab tu. Saya kata jangan semak tu maksudnya hebat dia dalam bab pengurusan. Atas kita bicara mustahil dia buat sesuatu yang dia mengambil faedah supaya boleh bersenang diri dengan apa makhluk dia buat. Subhanallah. Satu kalau ke Arash mustahil gitu, satulah mustahil keberadaan di Arash. Pasal apa? Masalah berada tu. Pasal berada tu istilahnya berhajat dan menumpang. Mustahil. Adapun masalah malaikat itu masalah mencipta dan menjadi, tak ada masalah. Cuma jangan diiktikad dengan sebab dia buat malaikat maka relaxlah dia daripada membuat sebarang urusan. Subhanallah, tak betul je. Tak betul je. Betul Allah Ta'ala pun duduk sibuk buat kerja. Bahasa sibuk menyebabkan kata jadi susah pada dia, salah dia. Dia bukan istilahnya sibuk, bahkan dia memang ada urusan dan semua urusan adalah urusan dia. Urusan dia tu maksudnya semua perbuatan dia. Dia yang yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia yang yudabbir, mentadbir, mengurus, mengatur semua. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, daripada langit sampai ke bumi semua. Siapa yang urus? Dia yudabbir. Tu malaikat atas nama aja, lalu aja ikut malaikat. Tapi sebenarnya mentadbir mengurus apa? Allah. Malaikat tu sendiri. Bukanlah bila Allah Ta'ala buat malaikat, Allah Ta'ala tak ada kena mengena dengan malaikat, malaikat urus bagi pihak Allah Ta'ala. Siapa ajar itu? Bahkan semuanya wajib diitikadkan. InsyaAllah kita jumpa dalam Wahdaniyah nanti. Allah dia asal dari segi perbuatan, semua adalah perbuatan Allah. Mana ada makhluk terasing dengan makhluk buat sendiri perbuatan tersebut, melainkan semua adalah Allah. Jadi makna pertama qiyam binafsi ini tak berhajat kepada zat untuk dia menumpang, dia berada di situ. Subhanallah. Subhanallah. Baik, selesai. Itu makna pertama. Yang kedua, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Antara makna kata dia tak hajat pada satu, semestinya dia tak hajat pada sesuatu dengan makna kidam. Walaupun makna ni dah ada, dah terangkum dengan kita bicara kidam dulu, tapi atas sebut kata tak hajat pada sesuatu, dia istilahnya mentaukidkan, mengukuhkan lagi fakta tentang kidam itu. Pasal Allah Ta'ala dah memang dia tak hajat. Pasal apa tak hajat? Pasal dia memang sedia. Okey. Jadi
makna kedua ni adalah antara perkara yang terkandung dengan kita belajar bab kidam dulu, yang kata wajib i'tiqad Allah Ta'ala memang sedia, dia tentu ada, dan adanya dia dengan segala sifat kesempurnaan, bukanlah dengan dia berhajat kepada sesuatu. Dan berhajat kepada sesuatu paling besar kita nafi dalam bab kedua ni, dengan mana berhajat kepada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadikan dia, macam mana? Balik kita bahas dulu dalam bab kidam, dia akan melazimkan daur dan tasalsul. Tak faham tu refer balik kitab, tengok pelajaran